Tajuk artikel yang kumpulan kami ulas adalah Culturally Responsive Pedagogy, Effective Teaching. Manakala tema yang diangkat dari artikel ini adalah penulis cuba untuk mengetengahkan cara pengajaran yang berkesan yang sepatutnya diaplikasikan oleh seorang guru, terutama di dalam kelas yang mempunyai pelajar yang berbilang bangsa dan juga latar belakang yang berbeza. Guru yang berkesan adalah dikenal pasti oleh 7 ciri utama. Yang pertama ialah ciri-ciri perwatakan mereka, apa yang mereka ketahui. Yang ketiga adalah apa yang mereka ajar, bagaimana mereka mengajar, apa yang mereka harapkan daripada murid, bagaimana pelajar mereka bertindak balas terhadap mereka, dan akhir sekali adalah bagaimana mereka menguruskan kelas mereka. Guru memegang tanggungjawab yang penting kepada apa yang berlaku di dalam kelasnya. 5 kualiti guru yang mempunyai perhubungan dengan budaya pedagogi responsif. Antaranya ialah yang pertama, mempunyai perpaduan dan menghargai pelajar termasuk kehidupan pelajar, pembangunan, maruah manusia, budaya dan kejayaan masa depan mereka. Individu yang menjadi guru ini memasuki dalam bidang pengajaran adalah kerana komitmen mereka terhadap kanak-kanak dan masa depan mereka. Yang kedua adalah mempunyai semangat dan kesaksamaan dan keadilan sosial, di mana individu yang menjadi guru ini memasuki bidang pengajaran adalah untuk membuat perubahan kepada kehidupan kanak-kanak dan masa depan yang menanti mereka. Yang ketiga ialah melakukan misi untuk melayani semua kanak-kanak, khususnya kanak-kanak dari pelbagai latar belakang mengikut kemampuan mereka. Guru ini sangat komited untuk melayani semua pelajarnya walaupun mereka juga daripada latar belakang yang pelbagai dan kepercayaan yang berbeza. Yang keempat ialah keberanian mempersoalkan ilmu arus perdana dengan cara konvensional dengan melakukan sesuatu dan melihat tindakan orang lain. Individu ini merupakan guru yang berani menyoal kepercayaan dan andaian mereka tentang pelajar, keluarga dan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang pelbagai. Yang kelima ialah kesediaan untuk melangkaui kerangka kerja yang telah ditetapkan dan tidak mengelak daripada mengambil amalan baru yang mungkin menjadikan pelajar lebih berjaya. Identiti kaum dan kebudayaan. Guru memainkan peranan yang penting untuk memahami peranan kaum dan budaya dalam bilik darjah serta memahami interaksi yang ada dalam kehidupan mereka. Struktur sosial. Bukanlah sesuatu yang luar biasa untuk guru yang berasal daripada latar belakang kelas pertengahan bahasa Inggeris di Eropah iaitu di Amerika untuk mengabaikan pengagihan kuasa dan keistimewaan yang tidak saksama kepada pelbagai kumpulan manusia. Terdapat peluang-peluang yang kelihatan mudah seperti permohonan dan kemasukan universiti. Ianya kelihatan mudah bagi individu untuk mengabaikan pelbagai sistem sokongan yang memerlukan mereka melalui pelbagai langkah dan timbunan kertas kerja. Artikel ini memberitahu bahawa kita akan menyedari ketidaksamaan yang wujud setelah melihat betapa mudahnya maklumat dan sumber aplikasi diedarkan dan disediakan kepada semua ahli masyarakat. Seterusnya ialah meritokrasi dalam budaya pendidikan di US. Konsep dan peranan meritokrasi dilihat adalah dapat memberi kesan negatif kepada seseorang individu. Meritokrasi merupakan satu perjuangan untuk mengenali jika seseorang itu telah mendapat manfaat daripada keistimewaan yang diperoleh. Maju serta bekerja keras merupakan impian Amerika, akan tetapi sukar difahami oleh orang ramai. Jika Amerika Syarikat mengamalkan
meritokrasi, sudah pastinya kemasukan ke universiti di negara itu adalah berdasarkan permohonan merit semata-mata. Terdapat hipotesis yang telah dilakukan iaitu semakin tinggi pendapatan keluarga, semakin besar kemungkinan anak-anak daripada keluarga tersebut untuk masuk ke universiti. Hal ini dapat menunjukkan bahawa pendidikan di Amerika tidak mengamalkan meritokrasi. Salam sejahtera, nama saya Nur Rafika binti Muhammad. Saya akan membentangkan berkaitan dengan attitude and belief about cultural diversity. Peranan yang dimainkan oleh guru haruslah serasi dengan prinsip pengajaran responsif budaya. Terdapat 6 prinsip yang sangat relevan untuk guru responsif untuk pelajar English Language Learner ELL dari tinjauan literal tentang pembelajaran bahasa kedua. Prinsip yang pertama iaitu persekitaran bilik darjah yang selamat dan mesra. Jika seorang guru ingin menyediakan peluang kepada pelajar untuk pembelajaran yang optimum, mereka seharusnya boleh mencipta sebuah bilik darjah yang selamat dan bebas daripada kebimbangan persekitaran. Bagi prinsip yang kedua iaitu penggunaan bahasa perbualan pada asasnya berbeza daripada penguasaan bahasa akademik. Hal ini akan menyebabkan pelajar ELL mengambil masa bertahun-tahun untuk menjadi fasih dalam bahasa akademik berbanding bahasa ibunda mereka sendiri. Bagi prinsip yang ketiga iaitu peluang untuk interaksi sosial termasuk interaksi di dalam kelas. Kelas merupakan sebuah tempat yang mana pelajar ELL ini terlibat secara aktif dan boleh memupuk pembangunan bahasa percakapan dan akademik mereka. Apabila berinteraksi dalam kumpulan rakan sebaya, pelajar ELL ini bertemu dengan lebih banyak pendedahan kepada bahasa Inggeris dan dapat meningkatkan peluang mereka untuk menghasilkan lebih banyak bahasa. Bagi prinsip yang keempat iaitu pelajar bahasa kedua yang mempunyai bahasa ibunda yang kuat dan celik huruf kemahiran lebih berkemungkinan mencapai tahap kemahiran yang setara dengan rakan sebaya mereka yang merupakan penutur asli bahasa sasaran. Pembelajaran ini menyediakan pelajar ELL asas yang kukuh untuk memahami dan memanipulasi bahasa, membaca serta menulis untuk komunikasi dan tujuan pembelajaran dalam bahasa ibunda mereka serta bahasa baharu. Bagi prinsip yang kelima, pelajar bahasa kedua mesti mempunyai akses kepada input yang boleh dipahami tentang penguasaan bahasa. Pelajar ELL yang mempunyai pendedahan ketara kepada jumlah yang besar bahasa Inggris tidak akan memupuk pembelajaran bahasa jika pelajar ELL ini tidak boleh memahami bahasa tersebut. Bagi prinsip yang terakhir ialah pembelajaran bahasa kedua difasilitasikan oleh pemerhatian yang jelas terhadap linguistik, bentuk dan fungsi. Pendedahan dan interaksi dengan bahasa kedua tidak mencukupi untuk menghasilkan penguasaan pelajar dalam bahasa akademik dan literasi. Saya akan menerangkan tentang perancangan untuk budaya pedagogi responsif sebuah kerangka organisasi. Kajian ini berfokuskan kepada hubungan kognisi guru dengan tingkah laku yang berkaitan dengan pengajaran berkualiti tinggi di sekolah yang mempunyai kepelbagaian populasi. Di dalam rangka kerja organisasi ini mengandungi 12 komponen yang telah disediakan untuk melaksanakan perancangan dan membuat refleksi dalam melaksanakan budaya pedagogi responsif. 12 komponen tersebut adalah yang pertama, mempertimbangkan pelajar. Siapakah pelajar tersebut? Yang kedua adalah persekitaran cetakan ataupun persekitaran. Bagaimana guru menggunakan persekitaran untuk mewujudkan konteks yang menandakan nilai budi. Tiga ialah mempertimbangkan kurikulum. Bagaimana guru melaksanakan kurikulum dengan cara yang bermakna bagi kumpulan pelajar
yang mempunyai kepelbagaian populasi. Yang keempat ialah objektif bahasa. Apakah bentuk dan fungsi bahasa yang menjadi ciri-ciri disiplin akademik tertentu. Yang kelima ialah konteks sosial untuk strategi pembelajaran. Apakah pertimbangan yang akan digunakan oleh guru bagi memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi, bercakap dan berunding sesama mereka ataupun dengan guru. Yang keenam, kandungan atau bahan pengajaran. Adakah dari sudut perspektif budaya, bolehkah isi kandungan menjadikan pembelajaran itu sebagai satu pembelajaran yang bermakna? Yang ketujuh adalah penyesuaian instruksional. Bagaimanakah guru untuk membantu pelajar menjadikan kandungan itu boleh diakses oleh pelajar dan boleh membantu mengembangkan pemahaman mereka yang tidak dilakukan secara bebas. Yang ke-8 adalah agihan perhatian. Bagaimana cara guru untuk memberikan perhatian kepada semua pelajar dengan adil dan menghormati budaya latar belakang mereka dan keperluan pelajar. 9 adalah menyemak bukti kefahaman pelajar. Apakah cara yang digunakan oleh guru untuk memastikan murid memahami isi kandungan dan juga tugasan yang telah diberikan. Yang ke-10 adalah kelakuan bilik darjah dan pengurusan bilik darjah. Apakah strategi yang digunakan oleh guru untuk menstruktur bilik darjah untuk pelajar yang terlibat seperti dalam komuniti pembelajaran. Ke-11 adalah berhubung dengan keluarga, komuniti dan budaya tempatan. Apakah strategi yang digunakan oleh guru untuk membina hubungan dengan keluarga dan belajar tentang budaya masyarakat tempatan pelajar. Dan yang terakhir, 12 ialah pertumbuhan peribadi ataupun profesional guru. Apakah langkah yang boleh diambil oleh guru untuk terus belajar dan berkembang sebagai seorang yang mengamalkan budaya? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurfisha Medina Sibam Abdullah, pemegang kad metrik di 2019-108-9342. Okey, baiklah, pada hari ini saya akan menerangkan tentang pendapat kumpulan kami mengenai artikel yang telah pun kami bincangkan. Oleh itu, terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan yang telah kami kenal pasti melalui artikel ini. Antara kelebihan yang telah kami gariskan ialah penggunaan bahasa yang mudah difahami, penerangan yang jelas dan juga terperinci, dan memberikan informasi tentang langkah ke arah budaya pedagogi yang responsif. Okey, seterusnya ialah kekurangan artikel, yang mana kami telah mengenal pasti beberapa kekurangan artikel ini, iaitu terdapat aspek yang kurang diterangkan dengan lebih mendalam dan penulisannya adalah berfokus. Okey, baiklah, dari segi kelebihan artikel, apa yang kami telah lihat melalui artikel ini ialah bahasanya mudah difahami, yang mana penyampaian yang ringkas dan padat menyebabkan ianya mampu menarik pembaca untuk membaca artikel ini. Seterusnya ialah penggunaan kosakata yang tidak meluas dan mudah untuk difahami. Seperti kita ketahui melalui artikel ini, artikel yang diberikan ini adalah menggunakan bahasa Inggeris dan ianya amat menyukarkan pembaca untuk membaca. Namun, artikel ini menggunakan kata yang mudah untuk difahami dan penyampaiannya adalah berkesan. Seterusnya ialah penerangan yang jelas dan juga terperinci. Penulis memberikan informasi yang menyeluruh berserta dengan pandangan tokoh. Selain itu, mereka juga turut mengaitkan beberapa teori yang dianggapkan bersesuaian dengan artikel ini. Antara teori yang digunakan ialah teori Vygotsky yang mana berkaitan dengan interaksi sosial. Seterusnya ialah memberikan informasi tentang langkah ke arah budaya pedagogi responsif, yang mana melalui kelebihan ini yang mana penulis memberikan pengetahuan mengenai langkah yang bersesuaian untuk pengajaran di dalam bilik darjah. Selain itu, ianya juga memberikan gambaran yang bersesuaian kepada guru dan juga gambaran awal kepada guru tentang langkah untuk mengajar pelajar di dalam bilik darjah. Okey, baiklah, kelemahan artikel yang telah kami kaji ialah kurangnya memberikan penekanan terhadap beberapa aspek. Okey, terdapat aspek yang kurang diberikan penekanan. Hal ini menyebabkan pembaca tidak mendapat informasi yang tepat dan jelas. Sebagai contoh, penulis hanya memberikan satu contoh saja, iaitu colorblind, yang mana guru tidak seharusnya melihat kepada warna kulit tetapi melihat kepada pelajarnya sendiri. Hal ini sememangnya baik, namun penulis perlulah mempelbagaikan lagi langkah untuk melihat pendidikan kepelbagaian budaya ini di dalam kelas. Seterusnya ialah penulisan yang berfokus, yang mana saya melihat ataupun kumpulan kami melihat
Penulisan ini hanyalah berfokus kerana intinya adalah lebih berfokuskan kepada golongan pendidik, tidak terlalu meluas dan juga terdapat penggunaan kosakata yang digunakan dalam bidang pendidikan. Apa yang dapat kumpulan kami simpulkan daripada ulasan artikel ini adalah yang pertama, pengajaran yang berkesan dapat dicapai oleh seorang guru jika guru itu mempunyai sifat mengambil tahu ataupun mengambil peduli dan mengembangkan pengetahuan, kemahiran serta pengalaman hidup sedia ada pelajar. Dengan adanya sifat dan tindakan seperti itu, guru dapat merancang pengajaran dan pelaksanaan yang lebih sesuai bagi dapat mencapai proses pengajaran yang berkesan dan bermakna bagi pelajar tersebut. Akhir sekali, menerima dan memahami perbezaan pelajar dari semua aspek sangatlah penting bagi mencapai proses pengajaran yang sangat berkesan.